Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aisyah akan bentangkan tentang kajian yang Aisyah lakukan tempoh hari, iaitu berkenaan dengan hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja dalam kalangan jururawat di Hospital Tentera Kem Terendak, Melaka. Objektif kajian ini bertujuan untuk mengetahui berkenaan dengan hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja dalam kalangan jururawat di Hospital Tentera di Kem Terendak, Melaka. Landasan teori yang Aisyah guna adalah teori motivasi Herzberg, iaitu teori Hygiene dan Motivator 1987. Teori ini menyarankan bahawa faktor motivasi membina kepuasan kerja, iaitu faktor-faktor pencapaian, pengiktirafan, autonomi dan lain-lain. Kerangka konseptual ada 3, iaitu latar belakang, mempunyai 5 item, iaitu jantina, umur, bangsa, tahap pendidikan dan juga pekerjaan. Yang kedua adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kita pergi kepada manfaat kajian. Ada 4, iaitu sumbangan kepada ilmu psikologi. Yang kedua, input strategi mengurus. Yang ketiga, mengurangkan ketidakpuasan pekerja. Dan keempat, maklumat kepada pengkaji-pengkaji. Kita lihat kepada yang pertama, iaitu sumbangan kepada ilmu psikologi. Ia boleh memberikan manfaat dalam pengurusan kesihatan dan pengurusan sumber manusia dalam hospital terendak. Yang kedua, ia boleh memberikan gambaran yang bermanfaat tentang hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja di kalangan pekerja-pekerja dalam bidang kesihatan. Kita lihat yang kedua, iaitu input strategi mengurus. Ia berkenaan dengan suasana kerja yang selesa supaya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga motivasi pekerja. C. Mengurangkan ketidakpuasan pekerja. Bagi pekerja, apabila dapat meningkatkan motivasi kerja, ia secara langsung akan meningkatkan kepuasan kerja. D. Maklumat kepada pengkaji-pengkaji yang lain. Haraplah dapat menyumbangkan tentang kepuasan dan motivasi kerja agar kajian selanjutnya akan diusahakan dengan lebih luas. Baik, kita pergi kepada motivasi. Motivasi adalah intensiti, arah dan usaha berterusan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat beberapa teori motivasi. Pengkaji juga dapati motivasi penting untuk mencapai kepuasan kerja. Baik. Motivasi ini sebenarnya adalah memberikan satu kesedaran kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas atau tindakan. Yang kedua, teori yang terkenal adalah teori Maslow, iaitu berkenaan dengan hierarki. Beliau mengatakan bahawa seseorang individu mempunyai 5 keperluan, iaitu physiological, yang kedua keselamatan, kasih sayang dan kepunyaan, harga diri dan juga aktualisasi. Jadi kelima-lima kategori ini adalah satu keperluan kepada manusia ini untuk menggerakkan gelagat seseorang sama ada dia positif ataupun negatif. Jadi motivasi ini sebenarnya dia memberikan kesan positif terhadap kepuasan kerja, kerana apabila seseorang diberikan motivasi, semangat dan dorongan yang minimal ataupun satu dorongan yang baik, ia akan membuktikan bahawa faktor utama terhadap keberkesanan dan kecekapan dalam sesebuah organisasi. Baik, kita pergi kepada kepuasan, iaitu keadaan dalaman yang menyenangkan ataupun positif berasal dari penilaian. Yang kedua, pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Baik, apa itu kepuasan kerja? Sama ada perasaan positif atau negatif kepada pekerja terhadap pekerjaannya adalah melalui
tingkah laku pekerja di tempat kerjanya. Yang kedua, kepuasan kerja juga menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kerjanya. Yang ketiga, kepuasan kerja juga mencerminkan sejauh mana seseorang pekerja dia berpuas hati dengan pihak atasan dan persekitarannya. Dan yang keempat, apabila seseorang pekerja diberi motivasi oleh pihak atasan, maka pekerja tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik yang mungkin. Dan juga ia akan memberikan satu kepuasan kerja dalam diri pekerja tersebut. Baik, kita pergi kepada hubungan di antara motivasi dan juga kepuasan kerja. Ramai pengkaji psikologi telah mendapati terdapat hubungan yang signifikan, iaitu di antara motivasi dan juga kepuasan kerja. Jadi kita pergi kepada metodologi kajian. Ada 3, iaitu menganalisis tahap kepuasan kerja, hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja, dan yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan pengukuran. Jadi saya menggunakan borang soal selidik dan edarkan melalui online. Borang soal selidik saya ni mempunyai 3 bahagian, iaitu A, B dan C. Bahagian A adalah berkenaan dengan demografi. Bahagian B adalah soalan berkenaan motivasi. Dan bahagian C pula berkenaan dengan kepuasan kerja. Yang kedua adalah sampel. Sampel saya ni Aisyah menggunakan borang yang mempunyai 33 borang soal selidik Aisyah hantar, tetapi Aisyah hanya menggunakan 30 saja kerana lagi 3 ni dia tak lengkap. Ada soalan yang jururawat tu tidak menjawab. Jadi Aisyah hanya menggunakan 30 saja. Jadi sampel yang Aisyah dapat ni, Aisyah menggunakan SPSS untuk menganalisis data, dan daripada situ saya mendapati bahawa kajian analisis iaitu berkenaan dengan dapatan kajian analisis Aisyah ni adalah seperti yang dapat dilihat dalam bentuk statistik ni, iaitu terdapat 5 item, iaitu seperti yang Aisyah dah dinyatakan awal tadi, iaitu berkenaan dengan jantina, bangsa, umur, tahap pendidikan dan juga pekerjaan. Baik, kita lihat kepada yang seterusnya, berkenaan dengan reliability. Apa yang Aisyah dapat nyatakan di sini adalah kedua-dua item tidak reliable. Dan seterusnya correlation. Baik, kita pergi kepada kepuasan kerja. Soalan kepuasan kerja ada 20 item. Cronbach alpha 0.294, iaitu sangat rendah. Ia menunjukkan bahawa jururawat tidak berpuas hati dengan kerja. Di mana soalan bahagian C, iaitu berkenaan dengan motivasi kerja, iaitu mempunyai 14 item. Cronbach alpha dia pula 0.081, iaitu sangat lemah. Ia juga menunjukkan bahawa jururawat tidak motivated. Baik. Dapatan keseluruhan pula, tiada hubungan yang signifikan di antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja di kalangan jururawat di hospital tentera kem terendah. Baik, apa yang Aisyah dapat lihat di sini berkenaan dengan motivated kerja ni, kemungkinan besar ini adalah pendapat Aisyah sendirilah. Jadi apa yang Aisyah rasa adalah kemungkinan besar yang pertama, tidak ada peluang naik pangkat atau tipis disebabkan ada syarat-syarat dan sistem-sistem yang ketat untuk naik pangkat. Yang kedua, Aisyah juga semak dengan pihak hospital bahawa kenaikan pangkat ni mereka bukan sahaja melibatkan kelulusan pelajaran seseorang, akan tetapi ia mengambil kira kekosongan jawatan tersebut dan juga disiplin seseorang pekerja tu. Dan yang ketiga, kemungkinan besar suasana kerja juga ala tentera
kerana banyak sangat peraturan yang ketat dan ia mungkin mendatangkan stres kepada jururawat yang bekerja di hospital tersebut. Jadi saya menitik beratkanlah tentang kepuasan kerja ni kerana ia sangat penting dalam hidup seseorang. Kerana yang pertama sekali, ia bukan sahaja memuaskan diri sendiri, malah boleh mendatangkan manfaat kepada majikan. Yang kedua, apabila seseorang mendapat kepuasan kerja, ia akan lebih motivated dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, apabila seseorang dimotivated, produktiviti kerjanya juga akan meningkat. Dan yang keempat, apabila mendapat kepuasan kerja, kesetiaan pekerja tersebut pada majikan akan meningkat. Jadi perbincangan daripada apa yang Aisyah mengatakan di sini adalah kepuasan kerja itu sangat penting, dan juga yang kedua adalah faktor-faktor mendorong kepada kajian, iaitu berkaitan dengan budaya kerja, dengan hak asasi manusia, dan yang kedua adalah kepuasan kerja pengukur kepada motivasi dan juga prestasi kerja. Jadi akhir sekali apa yang Aisyah rasa adalah ini pendapat Aisyah sendiri, merasakan hasil kajian ini agak tidak berpuas hati kerana Cronbachnya yang lemah. Jadi saya cadangkan satu kajian lain dibuat di kalangan jururawat di hospital kem terendah dengan menggunakan sampel saiz yang lebih besar dan mengedarkan soal selidik secara bersemuka. Jadi bagi Aisyah, setakat itu saja presentation. Saya berkenan dengan kajian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.